minta Allah permudahkan kita punya ibadah, dan bila dapat pegang Kaabah, minta dekat Allah permudahkan 5 waktu kita, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sekali lagi kembali kita ke program Bicara Muhajir. Cuma hari ini di dalam segmen Bicara Muhajir ini saya sebagai host, dan hari ini kita ada seorang tetamu yang sangat istimewa, iaitu yang bersama dengan kita pada hari ini, iaitu Abang Adam Korili bersama kita. Apa khabar bang? Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini Alhamdulillah Abang Adam jemput saya untuk datang ke rumah beliau. Dan untuk makluman apa penonton ataupun tuan-tuan perempuan, ya, saya apabila bersama dengan Abang Adam ni bukanlah sesuatu perkara yang asing sebenarnya. Kerap kali kita berjumpa, ya bang. Dan especially kalau walaupun masa pandemik dahulu, saya dengan Abang Adam ada banyak program yang kita kolaborasi bersama-sama, sama ada melalui channel atau platform saya personal seperti Nasihat Mu'alaf, dan juga melalui platform Abang Adam seperti page Adam Kori, page Gembara Iman Saudara Baru, ya, dan juga sebagainya. Tapi alhamdulillah hari ini Adam Kori bersama dengan kita di dalam program bersama dengan Muhajir Haramain. Jadi kita jemput Abang Adam dahulu untuk hai ataupun bertegur sapa dengan penonton-penonton kita. Sila bang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Kori, sebagai seorang pelakon. And yalah, macam Ustaz Ridwan cakap tadi, ataupun Haji Ridwan cakap tadi, kita memang dah banyak kali bertemu dan pun dah ada banyak program bersama, bukan dekat di sini saja, dekat luar pun ada. Dan antaranya awal 2015, itu nanti kita cerita apa kaitan dan macam mana kita jumpa saya dengan Haji Ridwan. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, tuan-tuan dan puan, sebenarnya kalau tadi Abang Adam dah cerita tentang 2015, ya, itu 2015 2016 itu adalah di peringkat awal perkenalan saya bersama dengan Abang Adam, dan masa tu saya masih lagi dalam peringkat belajar lagi, mualaf lagi masa tu kan. Jadi tuan-tuan dan puan tahu tak, tuan-tuan dan puan, Abang Adam Kori lah yang beliaulah orang yang membawa menaja saya untuk pergi menunaikan umrah bagi kali yang pertama, yang akhirnya saya berjinak-jinak sehingga hari ini kita ada Muhajir Haramain bersama dengan kita. Dan Abang Adam, kita penonton semua, kita juga ketahui bahawa Abang Adam memang seorang bekas mu'alaf, ya, yang dahulunya daripada seorang bukan Islam, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah pada Abang Adam, akhirnya Abang Adam memeluk agama Islam. Dan saya difahamkan bahawa Abang Adam ni tidak lama selepas Abang Adam memeluk agama Islam, dan Abang Adam pergi menunaikan umrah. Betul ya? Tu tahun bila tu bang? 2008. Jadi mungkin Abang Adam boleh cerita sedikit macam mana pengalaman Abang Adam kali pertama pergi menunaikan umrah bang. Okey. Baik, bismillah, alhamdulillah. Kali pertama ni macam mana kita nak cerita, sebab perasaan masing-masing tak sama. Kalau tak percaya nanti tanya Haji Ridwan, macam mana 2015 dia menjejaki kakinya pertama kali dia pergi. Saya rasa saya pernah cerita pada semua orang, tapi saya tak boleh nak describe betul-betul macam mana perasaan dia, Wan. Betul. Cuma sebab itulah bila saya tak boleh nak gambarkan macam mana perasaan saya, dan sejujurnya saya register satu NGO iaitu Gembara Iman Saudara Baru. Jadi saya cakap dengan bidadari saya cakap jom kita buat satu program ni, dan saya lah yang pergi cari dana dan kumpul dana tu semua untuk berapa orang, dan itulah saya punya program pertama
pergi umrah. Itu yang saya punya NGO. Tapi pengalaman saya pertama pergi Wan, saya secara jujur tak ada ilmu tau. Okey, bayangkan 2007 saya balik fitrah, saya Islam. Tak sampai setahun, maksudnya 8 bulan saya dah dijemput Allah untuk pergi ke sana. Betul. Secara jujur tak ada ilmu. Apa yang saya tahu adalah solat 5 waktu je Wan. Dan saya tak tahu apa yang saya nak doa, apa yang saya perlu buat, tak tahu. Zero. Tapi disebabkan nak sangat pergi. Dan Allah pun dah jemput. Okey, dah sampai sana Alhamdulillah. Masa tu saya saya banyak bersama jemaah iaitu AMI Search sebenarnya. AMI Search. Okay. So AMI banyak bantu lah. So dia kata okey, tak apa ni Dam, dekat sini saya pun dah pernah pergi. So tak apa, ikut je saya, ikut kita pergi sekali. Jangan pergi mana. So saya beranikan diri ikut jemaah. So bila dah ikut jemaah tu, secara jujurnya you doalah yang baik-baik. You akan dapat yang baik-baik. Dekat sana secara jujur, ada orang dapat cash. Okey, dia tak tahulah dia punya niat apa ke, ataupun dia tersalah cakap ke, buat ke, memang dia dapat terus. Tapi saya alhamdulillah sampai sana dengan hati yang sangat-sangat kerdil dan masuk dalam Masjidil Haram. Dan pertama kali tengok Kaabah, secara jujurnya semua orang kalau pertama kali tengok Kaabah mesti banjir. Mesti banjir. Dia automatik dia akan mengalir dengan perasaan yang sangat rasa macam sangat kedil lah. So you akan melaling. So saya pun tunaikan umrah. Saya habis pukul 4 pagi. 4 pagi. Habis tu semua, on the way nak balik, ustaz kata tak apa, sikit lagi dah nak subuh. So, sempatlah subuh. Lepas subuh baru sampai hotel, letak barang, barulah boleh mandi, tukar ihram tu semua. And then, lepas turun bawah, breakfast. Maksud tak boleh, first day memang koyak lepas breakfast memang kena tidur lah. So, tidur sekejap, sebelum Zohor, kita dah ke Masjidil Haram lah. So itikaf tu semua rasa seronok lah. Saya secara jujurnya Wan, saya tak boleh nak bagi gambarkan. Sebab tu saya beranikan diri saya buka NGO. Sebab tu saya selalu cerita dekat orang Padam. Ya, kita kata fadilat kelebihan kita pergi menunaikan umrah dan juga haji ni macam mana. Ada banyak hadis Nabi yang contoh sabda Nabi kata menunaikan haji dan umrah secara berterusan menjauhkan diri kita daripada kefakiran dan kemiskinan. Umpama api menjauhkan besi daripada karat. Dan ada hadis-hadis yang lain lagi. Tapi kita beriman kepada apa yang telah disampaikan oleh Nabi, iaitu pasti. Dan kita yakin dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi. Tapi kalau nak terangkan secara teliti macam mana gambarannya, macam mana perasaan kita, tak mampu nak gambarkan, melainkan kalau kita sendiri dah berada di sana dan kita akan rasa takjub dengan keadaan suasana dan apa yang kita rasa dekat sana kan. Jadi untuk yang first time Abang Adam, yang trigger Abang Adam untuk pergi buat umrah untuk kali pertama beberapa bulan selepas Abang Adam masuk Islam adalah AMI Search lah. Maksudnya abang yang bawa Abang Adam tu AMI Search lah. Okey. Dan sebelum saya tanya lanjut pada Abang Adam seterusnya, nak cerita dengan tuan-tuan dan puan yang sedang menonton ni. Sebab tu kita kata apabila kita pergi menunaikan ibadah umrah dan juga ziarah ni, dia bukan sebab kita mampu ke, kita dah cukup syarat ke, kita mampu daripada segi kewangan, kesihatan dan juga sebagainya. Ya betul, itu adalah syarat yang asas. Tetapi seseorang dia mampu menapakkan kaki dia di tanah haram, Mekah dan juga Madinah, semuanya itu adalah jemputan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kadang-kadang ada orang pergi umrah, dia kata dia nak pergi umrah, dia rasa dia syarat dia cukup, kan, kekayaan ada, kesihatan ada, masa lapang semua dah ada, dia nak pergi, tapi akhirnya tak dapat pergi, macam-macam ujian dan juga cabaran. Tapi kalau seseorang tu sampai,
tak kisahlah macam mana latar belakang dia, macam mana keadaan hidupnya, kalau sampai masa Allah jemput dia, Allah akan sampaikan dia. Walaupun seseorang kita kata tak mampu daripada Setuju. segi keuangan, Setuju. Allah jemput dia, Allah akan cukupkan Sampai. rezeki dia. Tapi Sampai. kuncinya adalah hati kita, Betul. doa kita. Betul. Dan Abang Adam, apa kesan kepada kehidupan Abang Adam? Kesan, maksudnya kesan selepas Abang Adam pergi umrah, balik kesan daripada Abang Adam pergi umrah tu, bagaimana perubahan pada kehidupan Abang Adam itu? Perubahan tetap ada, Wan, sebab ini ada proses kehidupan, proses mendapat ilmu ataupun mempelajar sesuatu kehidupan yang baru. So bagi saya, sebab kita dah nekat apa yang kita nak buat, yang itu yang paling penting adalah inna binniat. Okey, so itu niat saya, dan apa niat saya pun itu antara saya dengan Tuhan lah. Okey, so dah saya dapat, and kena faham bila kita dalam situasi yang dah berbeza agama. Okey, bangsa tu samalah, tak boleh nak tukar kan. Agama tu kita tukar. So in a process, you nak buat apa? Nak tak nak, you kena lalu juga proses ini. You macam mana pun you kena jalan ke depan juga. You takkan reverse. Okay, you akan jalan ke depan. So depends pada diri you macam mana you nak terima ujian yang akan datang ni. Dan you tahu akan datang. Akan sampai ke depan muka you. So macam mana you nak tepis? Macam mana you nak elak? So itu terpulang pada diri sini. Macam mana kalau saya, apa yang saya buat, you kena belajar Fardu Ain lah. Itu yang asas yang you kena belajar. Nak tak nak pun you kena belajar sampai you hafal Fardu Ain ni. Sebab Fardu Ain ni lah yang akan bawa you sedikit cahaya ke depan. Untuk sedikit ilmu lah. Saya tak nak cakap banyak. Sikit ilmu sekurang-kurangnya you bila you berdepan dengan orang yang berilmu, sekurang-kurangnya you tak rasa malu you nak bertanya. Sebab you dah ada sikit. You dah tahu sikit. So you nak tanya lebih. So kena hadap jugalah. Nak tak nak you kena hadap je. Saya banyak nak cerita banyak, Wan. Tapi sedikit sebanyak kadang-kadang kita kalau saya cakap ni takut orang kata kita resis. Ataupun kata ni orang akan kata saya, alah bila kau dah masuk Islam bolehlah kau cakap macam ni. Sebelum tu kau tak nak pula kau cakap macam ni. So saya tak nak timbulkan fitnah. Saya cakap jalan nak rempuh ni tak mudah lah, Wan. Dia bukan yang datang guling lah. Okey, dia bukan yang datang terus masuk ke dalam poket kau lah. Kau tak payah kerja, tak ada. Memang tak ada. So you macam mana pun you kena usaha. You kena hadapi juga. Okey, bila hadapi, itulah saya cakap, baru you kena banyak pergi majlis ilmu. Carilah mana-mana kawan yang dia pergi seminggu sekali pun tak apa. Sekurang-kurang you dalam majlis ilmu. So lepas tu nak pergi tak nak pergi, nak amal lebih niat lah. You dah pergi sekali, you dah tahu tempat tu apa, dan you dah tahu setiap bulan siapa yang datang mengajar. Terpulanglah you nak belajar tak belajar. Kan jalan dah, member dah buka dah bawa pergi sana lah. So bila dah belajar tu terpulang pada you nak buat apa. Tapi bagi saya, kalau you nak belajar sesuatu benda, you kena habiskan lah. Tapi Abang Adam, boleh saya cakap ini daripada apa yang saya perhatikan lah. Dan saya pun belajar daripada proses juga kan. Abang Adam pergi menunaikan umrah kali pertama beberapa bulan selepas masuk Islam. Masa tu Abang Adam boleh kata masih fresh lagi. Fresh, masa tu. sangat-sangat fresh. Sangat-sangat fresh lagi. Tapi kesan daripada Abang Adam balik pada umrah, Abang Adam mula pergi mencari agama Islam tu dengan sebenar-benarnya. Dan Abang Adam telah berjumpa dengan ramai guru yang akhirnya menjadi guru kepada kami. Masya-Allah. Ustaz Rusdi Al-Jawhari, Ustaz Asma Usain, Ustaz Fakhruddin. Ni Abang Adam dia memang banyak belajar dengan banyak berguru. Ramai guru. Ustaz Abang Adam join fitrah, join usrah dan sebagainya, usaha fitrah dan sebagainya. Jadi itulah kesan yang Abang Adam dapat selepas balik daripada umrah. Tapi Abang Adam dah kongsikan, saya nak kongsi juga boleh? Okey. Sebab yang pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih sangat-sangatlah kepada Abang Adam sebab membawa
saya dan juga sahabat-sahabat mualaf yang lain ya untuk pergi menunaikan ibadah umrah. Ya, Abang Adam dah pernah bawa 2 grup mualaf pergi. 28. Ya, 2 grup lah kan. 2 grup, 2 grup. 2 grup. 2 grup. Jadi sebenarnya ialah ini asbab ya yang menyampaikan kita ke tanah haram itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala jua. Tapi masa Allahumma salli ala Muhammad, masa saya terlintas niat ingin menunaikan umrah Abang Adam adalah 2 tahun sebelum saya pergi bersama dengan Abang Adam. Saya teringin sampai ke sana untuk kita minat sirah Abang Adam. Kita minat sirah dan saya nak menelusuri jalan-jalan yang pernah dilalui oleh Nabi, sejarah-sejarah Nabi bersama para sahabat dulu. Juga saya nak rasa kalau saya nak pegang tanah tu Abang Adam, tanah tu inilah tanah yang pernah dipijak oleh Nabi. Sebab kata ulama, ya, kalau kita kata di Madinah ni tidak ada satu tempat pun tanah di Madinah ini yang tidak pernah dilalui oleh Nabi. Subhanallah. Teringin sangat sampai. Saya doa 2 tahun sebab nak pergi 2 tahun 2 tahun. Nak pergi tak mampu Madam. Ya, faham. Tapi sampailah saya mendengar tentang program Kembara Iman yang dianjurkan oleh Abang Adam ni. Dan masa tu saya tak tahu macam mana nak daftar. Tapi tanpa disangka-sangka. Dipanggil juga. Dipanggil juga. Hampir-hampir nak terkeluar Abang Adam nak pertahankan saya. Dapat akhirnya interview, dapat pergi juga. Tapi Abang Adam, hasil daripada saya pergi menunaikan umrah kali pertama tu, hasil yang saya dapat adalah the whole world view, persepsi saya, pandangan hidup saya terhadap Islam tu berubah. Dan dia membawa kesan yang sangat-sangat mendalam. Dan ketika itu, masa di sana di hadapan Kaabah, saya berdoa, ya Allah, Engkau kembalikanlah aku ke sini sentiasa. Dan Engkau jadikanlah aku supaya aku dapat bawa orang-orang lain ke sini, supaya mereka rasa apa yang saya rasa. Dan selepas balik pada umrah kali pertama tu, sebenarnya banyak sangat perubahan yang kesan dan perubahan yang terjadi pada hidup saya ni. Tak kisahlah daripada segi kenalan saya, perhubungan saya dengan orang lain, daripada segi karier saya dan juga sebagainya. Dan akhirnya alhamdulillah dengan tertubuhnya Muhajir Haramain ni Abang Adam, itulah salah satu asbab turning point permulaan perjalanan tersebutlah. Jadi tadi Abang Adam kata Abang Adam bila balik pada umrah tidak lama selepas tu Abang Adam mulakan berbincang dengan bidadari Abang Adam, ya, dan memulakan NGO Kembara Iman ni. Apa yang membuatkan Abang Adam memulakan NGO tu? Okey, bismillah, alhamdulillah. Dia sebabkan dah terlalu ramai tanya, bang, macam mana kau pergi umrah, apa perasaan kau macam mana kau simpan duit macam mana kau buat ni, macam mana buat tu. Saya pernah nak explain. Okey, saya pernah nak explain. So cakap dengan bidadari, yang macam mana ni, semua dah tanya macam ni. So bidadari kata tak apalah, kita cubalah kita buka satu NGO. Sebab NGO ni jangan boleh buat, sebab nak personal kita tak ada duit. So, okeylah, buka satu NGO ni dan lillah ta'ala je sebenarnya. Secara jujurnya, saya tak terfikir saya akan dapat dana. Saya tahu nak dapat dana ni sangat-sangat susah, saya tahu. Tapi disebabkan nekat cakap dengan bidadari, tak apalah, kita tawakal je dah 100%. So, alhamdulillah, masa tengah syuting tu, ada seorang artis ni terdengar berbualan saya dengan seorang funder. So dia pun dah datang dekat saya, dia cakap, sahabat nak buat package umrah ke? Sahabat ada agensi ke? Saya tak ada. Cuma saya ada NGO dan kami tengah cari dana untuk bawa mualaf yang tak pernah pergi umrah. Oh, dia cakap dia berminat. Dia nak join. So start daripada situ kami duduk berbincang, boleh katakan hari-hari jumpalah sampailah kita dapat dana. So bila dia dapat dana, itulah munculnya Ridwan Tan 2015. So saya cakap dengan dia, okey, ini saya punya program, saya presiden dan arahan semua daripada saya. Okey. Lepas tu itulah saya kumpulkan Ustaz Rosdi, Ustaz Fakhruddin, Ustazah Asma, Umi Zaitun, itu semua kumpul dan bagi tahu apa kita nak buat. Sebelum kita nak ambil jemaah, of course
secara jujurnya kita kena tapis. Okey, Betul. kalau kita bawa kau pergi sana dengan bismillah pun kau tak nak sebut, macam mana kau nak sembahyang? Betul. Kan, kita pergi sana kita nak beribadah. Fatih, tolong jap. Okey, kita nak beribadah. So kita nak dia sempurna, kita nak dia rasa. Masa nak tubuhkan NGO ni secara jujur bukan senang nak dapat dana. Memang susah nak dapat dana. Dan after that, bila dah dapat tu, dan saya cakap pada diri saya, ini saya hanya pengantaran saja. Betul. Okey, bukan saya yang jemput awak pergi umrah, bukan saya yang bagi duit awak pergi umrah. Ini semua hasil daripada sumbangan orang ramai. Okey, dan daripada semua ni, so bila sampai sana semua cakap datang terima kasihlah, bernangis-nangis depan saya cakap terima kasihlah ustaz, aku dah naik pangkat. Tiba-tiba naik pangkat jadi ustaz. Terima kasih ni, saya cakap macam inilah, saya kumpulkan semua orang, saya cakap ini bukan saya. Saya pengantaran saja untuk ini. Dan after that, bila dah buat tu, balik tu baru saya cakap, saya tanya semua orang, inilah perasaan saya. Kan, bila dah habis selesai umrah, dan rasa ada yang buat 2-3 kali umrah pun ada yang dapat masuk Hijrah Ismail berkali-kali pun ada yang dapat pegang Hajar Aswad berkali-kali pun ada. So rezeki masing-masing. Betul. Okey, lepas tu rasa sini pun masing-masing tak sama. Okey, hari pertama tak ada siapa buat dek je. Semua datang, alamak, umrah macam ni ke? Hari kedua, hari ketiga baru start nampak masing-masing macam dah mula nangis, dah mula rasa rasa kedih dekat sana, dah tengok ramai orang macam mana. So itulah perasaan yang saya nak sampaikan sebenarnya. Diri sendiri tak sampai. So alhamdulillah, kalau nak tahu, tanyalah orang yang dah pernah pergi umrah. Sebenarnya apa daripada grup kami yang mualaf yang Abang Adam bawa dulu, selepas kita balik pada umrah sehingga ke sekarang ni, keadaan hidup yang berubah daripada kalangan kami dulu sangat ramai. Ya, ada beberapa orang yang memang nampak sangat jelas perubahan mereka. Jadi sebab itulah di Muhajir Haramain ni, tuan-tuan dan puan Abang Adam, di Muhajir Haramain ni, mesej yang kami nak sampaikan, kenapa kami letakkan branding syarikat kami SYM Alamin Travel ini sebagai Muhajir Haramain, sebagai branding kami. Muhajir Haramain, Muhajir stand for orang yang berhijrah ke arah kebaikan. Haramain, 2 tanah suci. Jadi orang yang berhijrah ke arah kebaikan, kedua tanah suci ini. Sebab kita pergi, konsep yang kami bawa ni, kita pergi ke Mekah, Madinah bukan sahaja untuk kita menunaikan umrah, tetapi kita pergi ke Mekah dan juga Madinah untuk ziarah dan mengambil ilmu juga. Sebab kita sampai kat sana, untuk kita kena buat umrah itu adalah sesuatu perkara yang pasti. Kita masuk ke Mekah, tidak kira apa tujuan kita, pastinya kita kena buat umrah, kan? Ada orang dia pergi umrah berkali-kali. Jadi, apa tujuan kita pergi sana? Supaya kita pergi sana, kita ambil ilmu, kita bawa ilmu tu balik ke sini, dan ilmu itu, pengalaman itu, dia memberi kesan kepada kehidupan kita serta selepasnya sehingga ajal kita sampai. Jadi, sebagai penghujungnya. Jadi, Abang Adam, mungkin daripada ramai yang sedang menonton ni, sedang bersedia ya untuk pergi menunaikan umrah. Jadi mungkin Abang Adam ada sedikit nasihat kepada para jemaah, para penonton yang sedang dalam mood persediaan nak pergi menunaikan umrah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Persediaannya sebenarnya daripada sekarang lah. Bila kita dah tahu, kita dah register, kita dah tahu hari yang kita nak pergi umrah, mulai pada hari ini, sekarang ini, inna amalu binniat lillah ta'ala. Minta pada Allah sebelum pergi, daripada sekarang minta pada Allah satu je, permudahkan ibadah kita bila di sana nanti, di Masjidil Haram dengan di Masjid Nabawi. Satu cukup. Selainnya itu nanti akan datang, macam setakat nak pergi beli barang ataupun nak pergi tawaf shopping, itu akan ada. Tetapi bila kita niat kita nak beribadah, percayalah apa yang you akan dapat, semua orang tak akan dapat.
contoh saya, kali last saya pergi 2019, saya bawa mak mentua saya pergi umrah. Saya niat tu lah, niat nak beribadah je dekat Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Bayangkan hari-hari dapat solat tahajud dekat depan Kaabah. Subhanallah. Hari-hari no miss No miss. Hari-hari dekat Masjidil Haram, hari-hari depan Kaabah. Sampai dapat rezeki macam ni tahu kan. Masuk dekat Hijri Ismail, kan solat 2 rakaat kita nak keluar dah. Orang yang jaga tu, haji, sunat. Subhanallah. Kita pun lah 2 sunat. Okey, sunat pertama aku dah niat nak tahajud. Okeylah. Yang sekarang aku nak niat apa? Itikaf je lah. Niat itikaf. Dah habis bagi solat, dah doa, nak keluar. Haji, sunat. Subhanallah. Aku kata berapa kali kau nak aku buat sunat ni. Dalam Hijri Ismail. Dalam Hijri Ismail. Subhanallah. Dia tak nak bagi saya keluar. Selagi sunat, selagi itu dia suruh saya buat. Sampai habis. Itulah kelebihannya bila kita niat nak beribadah. Satu je, niat itu satu cukup. Yang lain jangan fikir. Allah akan utuhkan. Allah akan susun dengan baiknya bila kita dekat Madinah, dengan dekat Masjidil Haram dengan di Madinah. Madinah punya best punya niat pula. Okey. Dapat masuk betul-betul raudhah, betul-betul dekat dinding yang makam. Bayangkanlah dia kalau kita niat macam tu. So, satu je niat, minta Allah permudahkan kita punya ibadah, dan bila dapat pegang Kaabah, minta dekat Allah permudahkan 5 waktu kita, insya-Allah. InsyaAllah. Baik, itu yang menjadi tonggak utama, tiang kepada agama kita. Terdirinya solat, maka terdirilah agama kita. Runtuhnya solat, maka runtuhlah agama kita. Baik, terima kasih Abang Adam. Sama-sama. Tuan-tuan dan puan, kenapa Abang Adam bersama dengan kita pada hari ini? InsyaAllah, tuan-tuan dan puan, Abang Adam akan pergi menunaikan umrah bersama dengan Muhajir Haramain di bulan Syawal, Abang Adam. Bukan saja Abang Adam, tetapi Abang Adam dan bersama dengan keluarga beliau, Puan Fazi, bidadari Abang Adam, dan juga Fatih, anak kepada Abang Adam, yang insya-Allah akan pergi menunaikan umrah bersama dengan Muhajir Haramain. Tarikhnya pada 23 April hingga 4 Mei. Jadi tuan-tuan dan puan, sekiranya tuan-tuan dan puan berminat ataupun nak bersama, merasai pengalaman yang berbeza bersama dengan keluarga Abang Adam Khoury, jadi jom kita pergi umrah bersama dengan Muhajir Haramain yang bertarikh 23 April pelepasannya, insya-Allah. Jadi untuk tuan-tuan dan puan yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut berkaitan pakej-pakej yang disediakan oleh pihak Muhajir Haramain, bolehlah hubungi nombor di bawah ini, nombor hotline kita, insya-Allah, dan boleh daftar. Sekali lagi, nak pergi dengan Abang Adam Khoury 23 April, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan, itu sahaja. Terkuat sangat baik. Okey, itu sahaja untuk sesi bicara Muhajir pada kali ini. InsyaAllah pada sesi akan datang kita akan bawakan kepada tuan-tuan dan puan dengan pengisian yang lebih menarik. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Abang Adam. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Inna hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tengok ke? Tengok sana tak? Tengok tak? Okay, 1, 2, 3. Alright.